apa itu sifat Allah tentang kehendak yang pergi sekali dengan kuasa dia, kehendak kuasa dia. Dan dia bincang supaya kita faham sifat Allah dengan betul. Ialah dia jawab pertanyaan, bolehkah kita kata Allah Ta'ala menjadikan, menghendaki kufur, menghendaki maksiat? Jadi kita jawab dia, kita tak patut bercakap macam tu. Kita sebut secara umum, segala apa yang Allah kehendaki jadi, yang Allah tidak kehendaki tidak jadi. Sama juga kita tak patut menyuruh Allah, wahai Tuhan yang menjadikan yang menjadikan babi, anjing, mengkarung, buaya. Tapi kita sebut, ya Allah yang menjadikan alam. Buaya, mengkarung semua masuk dalam alam lah. Tapi kita jangan sebut yang tu, kita sebut umum, untuk nak jaga cara kita berinteraksi dengan Allah dan kita mengenal sifat dia. Jadi sebut Allah jangan dengan benda-benda yang mewahamkan kekurangan. Itu dia. Jadi kalau Allah mencarut, itu jauh adalah, atau Allah something. Sebab something tu dia tak ada perkataan makna positif. Something ni maknanya orang yang ditakuti oleh orang kerana jahatnya tu, dan bila dia balas teruk kita, itu something. Nampak? Tapi Allah ni, mana kita takut kerana dia jahat? Sebab dia ajar kita, dia Al-Barru, Al-Rahimu, Al-Wadudu, Al-Latif. Faham tu? Jadi cedera Allah Ta'ala. Demikian juga sifat mencarut. Sebab mencarut ni timbul daripada orang yang datang rasa geram terhadap hubungan seks atau alat kelamin. Jadi mana Allah Ta'ala ada rasa geram dalam erti macam tu? Sebab dia laisa kamitslihi syai'. Jadi orang yang menyebut Allah mencarut tu tak betul, tak boleh. Sekurang-kurang haram, kurang. Kita kena gaya, na'udzubillah, kena mengucap. Sekurang-kurang haram. Sebab menisbahkan sifat, tak boleh kawal diri kan. Orang yang mencarut ni tak boleh kawal mulut dia, kerana datang perasaan geram kepada hubungan seks tu kan, dia guna perkataan tu. Jadi mana Allah geram dalam itu? Kalau dia kata, contoh yang dia sebut tu, tabat yada bilang, itu murka Rabbani namanya, divine wrath, bukan geram kerana seks. Murka raja lain, tu murka tu. Tabat yada bilang wa tabba, binasalah tangan Abu Lahab dengan binasa sungguh. Jadi halus apa tu adab yang dia ajar kepada kita ni. Kemudian dia bincang tentang Allah menjadikan hamba dan apa yang dilakukan oleh hamba. Khaliqa kulli syai'. Allah menjadikan semua. Allah menjadikan hamba, Allah menjadikan perbuatan hamba. Tapi yang mengusahakan perbuatan tu hamba. Dan dia dihukum kerana usaha dia tu, kerana kasbah. Istilahnya kasbah. Laha ma kasabat walahum apa tu? Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Pada mereka apa yang mereka usaha, kamu bagi apa yang kamu buat. Jadi yang menjadikan fi'il Allah, yang berusaha atas fi'il hamba. Jadi kita kata perbuatan itu dari segi khalqiyan Allah, dari segi kasbiyan
hamba. Jadi hamba dihukum atas usaha. Usaha yang baik, baik. Usaha yang tak baik, tak baik. Semuanya berlaku dalam rangka takdir dan ketetapan Allah. Allah kandaki jadi, jadi. Allah tak kandaki, tak jadi. Kita kena tekan Allah. Dan Allah tidak melakukan kezaliman. Allah tidak. Dan tak boleh nisbahkan kepada Allah kezaliman. Sebab kezaliman itu ialah melanggar hak pihak lain. Allah melanggar hak siapa? Sebab semua hak dia. Sebab itu ayat apa tu? La yus'alu wa hum yus'alu. Dia tak ditanya. Tak ditanya. Mereka ditanya. Sebab Allah. Dan Allah bukan zalim. Laisa bizallamin lil 'abid. Tak zalim atas hamba-Nya. Walaupun dia menghukum, bukan kerana zalim, itu kerana keadilannya, hikmahnya. Ya. Kemudian boleh jadi dari sini orang bertanya, macam mana Imam Syafi'i ini terlibat dalam apa namanya, dalam ilmu kalam. Kalau ada perkataan yang dirukirkan orang bahawa dia larang ilmu kalam, jawab kita, ilmu kalam yang dilaksanakan oleh Imam Syafi'i adalah setakat yang memadai untuk menegakkan ahli sunnah dan menolak persoalan yang dituju ke atasnya daripada Mu'tazilah dan lain-lain. Dan dia memberi panduan dalam ilmu kalam yang dia lakukan itu. Sebab itu dia menggunakan arad dan jisi dan jauhar dan lainnya. Kalau kita ambil pengajaran daripada kita, maknanya kalau zaman kita sekarang ada keperluan untuk memahami bagi orang yang mendapat pelajaran berilmu, dia paksa berdepan dengan mana-mana fikiran yang menyerang fikiran Islam, dia kena tahu. Kecuali dia orang awam. Jadi Imam Syafi'i dia ambil tahu perkembangan tu zaman dia, habis zaman dia tu dia tahu, dia ambil betul dia. Dan selain daripada ilmu tentang fiqh, usul fiqh, ya, perubatan pun dia tahu, bahasa dia tahu, ilmu tentang sejarah dia tahu. Kemudian tentang mukjizat, tak ada masalah lah. Mukjizat Nabi kalau yang luar biasa, tapi berlaku ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Quran mukjizat yang terbesar. Sampai sekarang tak ada yang boleh menjawab apa itu cabaran Quran. Kalau manusia boleh lahirkan apa itu ayat yang Quran, dia tak mampu sampai sekarang. Kemudian perbicaraan tentang Nabi yang maksum, yang tak berkesilapan. Kemudian bagaimana masalah Nabi yang ada terlupa dalam sembahyang ke, itu adalah dalam ahli sunnah masalah dia nak mendidik umat. Allah Ta'ala bagikan dia terlupa itu untuk mendidik umat. Dan Imam Syafi'i sebut itu tariqah hasanah, itu perjalanan yang baik mendidik itu. Kalau ikut makam dia, Nabi ni, dia tak ada lupa. Ini sebab pada kesempurnaan dia tak lupa. Tapi Allah jadikan lupa kerana kasihan belas kepada kita, mendidik kita melalui dia secara
praktikal. Jadi kalau berlaku begini, apa dia apa itu yang patut kamu buat. Dia banyak Zul Yadain yang terlupa 2 rakaat Zuhur tu. Okey. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang mempunyai kedudukan sebagai penghulu anak Adam. Anak Sayyid Walad Adam Wala Fakhra. Hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim. Itu dia betul. Sebab dia terunggul, dia pemimpin, dan naratif dalam Isra Mi'raj jelas menunjukkan kedudukan Nabi SAW sebagai penghulu umat. Bahkan seperti dikata oleh Al-Busiri, dia adalah ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia. Sehingga dalam Buddha dia kata, man aludhu bihi siwaka yauma hululil hadithil hamami. Wahai penghulu, siapa yang hamba minta tolong mendapat syafaat pada hari bila bencana terkena atas semua makhluk. Wahabi seperti Muhammad Al-Wahab dengan Uthaymin kata kafir dan syirik. Suruh mati, dia cakap mati. Maksud dia minta syafaat. Sebab jelas dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, di akhirat pergi minta syafaat kepada Adam, dia kata aku tak boleh, aku ada kekurangan, kelemahan. Pergi Idris tak boleh, pergi kepada Ibrahim tak boleh, pada semua Nabi tak boleh, pergi kepada Musa tak boleh lagi, Isa tak boleh lagi, pergi kepada Muhammad, ya aku tak syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh Busiri dalam syair dia. Dan selepas dia buat syair itu, bila habis, dia mimpi Nabi SAW datang, pegang kain silinder dia, letak atas muka. Dia bangun pagi, mata boleh tengok. Tapi orang fanatik Wahabi kata itu syaitan punya kerja, dan so kita syirik. Mungkin dia buat macam tu. Boleh syaitan buat nafsu syirik. Siapa dia baru ni cerita? Seorang pada ulama Jawi kita, bila dia gali-gali kubur, rupanya mayat macam kemarin lagi. Dia cepat-cepat tutup balik, jangan ganggu dia dah. Kita ganggu lah. Kemudian hujung tu, dua baris lagi tu, bodah tadi, dia kata, dan maksudnya, dan sebagian daripada ilmu engkau ialah ilmu qalam dan luh. Dia kata syirik dah. Bila Busiri kata ilmu Nabi ni juga termasuk sebagian daripada ilmu dia tentang luh dan qalam. Dalam riwayat Bukhari Muslim, malam waktu Isra Mi'raj tu dia dengar kalam bergerak atas roh, luh. Bukan mana dia tahu semua ilmu Allah Ta'ala, itu mustahil, dia makhluk. Tapi dikatakannya syirik. Saya sebut kemarin dalam taklimat. Kemudian dia sebut juga dalam perbincangan tentang kufur dan iman, bahawa dengan dosa besar orang tak jadi kafir. Hanya dia jadi fasik. Sebab itu dalam Quran diperintah pada orang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajib atas kamu hukum qisas. Mana kalau kamu salah membunuh, mana dikatakan lagi ya ayyuhalladzina amanu,
Dia tak kata ya ayyuhal kuffar. Ya alladzina amanu lagi tu, hukum kisah. Takut berlaku bunuh. Dalam sebab itulah Ahli Sunnah ijma' bahawa orang yang berdosa tak jadi kafir walau dosa besar pun dia jadi fasik, kecuali dia menjadi kafir kerana menghalalkan perkara yang haram secara ijma' yang boleh diketahui secara daruri. Lepas tu dia bincang tentang apa itu syafaat Nabi SAW. Tak menjadi masalah lah. Banyak kali kalau nak sebut tentang apa itu mukjizat Nabi ni, ialah dia luar biasa, tapi dia berlaku dalam peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terkeluar daripada kehendak dan peraturan Allah. Macam misalnya saya beri lah di hari itulah ya, mula-mula ada padang, ada pasir saja, tak ada apa benda. Kemudian ada bunga lalang, pergi ke situ ditiup angin, dia naik lalang, tumbuhlah lalang. Yang lalang yang kata inilah kita ni, ini apa dengan kita. Kalau mau angin bertiup, kita bergerak. Lepas tu kita ada bunga. Lepas tu mari katak sepasang, saya beri misal lah. Tu katak berhidup, bertelur. Lepas tu berbunyi katak. Jadi buah-buah. Lalang pun kata, apa ni bising-bising ni, kita tak boleh buat ni ya. Lepas tu lompat-lompat, lepas tu kita lompat tak boleh. Kemudian datang manusia dengan lori ya, ramai buat kawasan. Kata pok kata ni apa pula ni ya, rupanya ada lori ya, kita tak ada. Lepas tu puan ni dia buat rumah, kita tak boleh buat. Kemudian malaikat, malaikat ada gambar malaikat manusia punya. Oh, rupanya malaikat ni boleh masuk ikut batu, ikut dinding ya. Maksudnya semuanya berjalan dalam rangka peraturan ilahi yang menyeluruh. Tiap-tiap paras makhluk itu ada tabiat dan sebab musabab yang sesuai bagi kejadian dan kehidupannya. Yang manusia sebab musababnya berbeza daripada yang berjalan atas makhluk yang tidak bernyawa. Yang malaikat pula sebab musabab yang berjalan dalam alam malaikat berbeza daripada yang berlaku atas kita. Tapi malaikat boleh mengatasi alam tabi'i, sebagaimana badan kita dikuasai oleh iradah kita dan jiwa kita. Malaikat menguasai alam tabi'i, sebagaimana kita dengan kehendak kita, azam kita, fikiran kita menguasai badan kita. Nak suruh gerak, aku ni bergerak. Jadi itu adalah aturan Allah Ta'ala. Jadi sebab musabab pada paras yang lebih tinggi kadang-kadang mengenakan pengaruh atas alam yang lebih rendah. Berlaku luar biasa. Tapi benda itu mengikut aturan. Dan syurga dan neraka yang mengikut Isra Mi'raj sekarang terus ada sampai sekarang bersia. Dan syurga dan neraka, makhluk syurga itu kekal, neraka pun kekal. Allahumma ja'al min ahli jannah. Orang yang kafir kekal dan mati. Kemudian azab kubur, itu dalam Ahli Sunnah jelas. Imam Syafi'i pun sebut. Dan fitnah kubur, kena soal. Imam Syafi'i juga sebut tentang mizan, timbalan amal, dan juga sirat. Dan hadis-hadis tentang sirat saya letakkan di bawah pada muka 38 dalam footnote 115. Itu boleh tengok tu sirat. Mana tak perlu jadi masalah tentang sirat ni. Kalau ada orang cakap itu tak munasabah ke apa pun, pada kita tak ada masalah. Baik itu pegangan Ahli Sunnah. Dan Imam Syafi'i sendiri berpegang kepada sirat dan dia ahli hadis. Tak kala orang yang tak setuju itu lebih ahli hadis pada Imam Syafi'i, bukan?
tak pernah sabar nama kita. Tentang orang nak mengaku macam-macam itu lain hal. Kemudian ijma' tentang bagaimana wajibnya kita tunduk kepada ijma' muka 39 ya, muka 94. Nah ini sekarang banyak menjadi masalah. Wahabi tak taat kepada ijma'. Mujtahid Kota Baru tu pun tak taat kepada ijma'. Walhal orang alim ni wajib dia tahu apa benda ijma' supaya dia tak langgar. Supaya dia tahu dia langgar. Dan ada seorang yang dulu PhD dalam Islamic Studies kata ijma' apa Arab, kata. Subhanallah. Janganlah. Kemudian umat ni tidak berhimpun atas perkara yang sesat. Kemudian kedudukan sahabat sebagai bintang-bintang dari segi keamanan. Kemudian soal imamah Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Osman. Syiah tak mau, dia mau Ali terus. Yang keras sampai dia kata kafir semua orang. Saya tak terima. Dan dia ada doktrin dia kafir semua sahabat. Semua kafir. Kerana tak terima Sayyidina Ali jadi khalifah. Sampai sekarang Khomeini pun agak kafir. Ya agak Umar kafir, Bakar kafir. Subhanallah. Dan sahabat ni kita kena berhadap dan jangan kritik. Kalau ada apa-apa yang kita nak bincang, kita bincang dengan memberi gambaran yang positif tentang mereka. Perbezaan pendapat mereka kita anggap ijtihad. Saya rasa itulah saja yang rasanya saya nak mengumpulkan tentang kitab ini yang memang penting.